Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, malah kita terus ke video yang pertama ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Hai guys, hari ni kita nak bercerita tentang kisah-kisah ataupun cerita tentang bunian ni. Okey, bunian adalah makhluk yang merujuk kepada makhluk halus ataupun orang halus yang tinggal dekat hutan. Bagaimana yang dinyatakan dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, masyarakat Melayu menganggap bunian adalah antara makhluk gaib yang menjadi penyebab kepada histeria, penyakit urat saraf yang terjadi pada letusan-letusan emosi yang tak dapat kita kawal, ataupun dikenali dalam kebudayaan Melayu sebagai dirasuk hantu. Okey, menurut pandangan pakar perubatan Islam terkemuka almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin, ni Datuk Dr. Harudin, siapa tak kenal tak tahulah orang bunian adalah wujud dan tergolong dalam kelompok makhluk halus. Makhluk halus seperti ini suka tinggal bersama manusia dalam rumah manusia. Malah mereka suka mencari tempat yang tidak berjauhan daripada perkampungan manusia dan mewujudkan perkampungan mereka sendiri di samping hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Jadi kisah-kisah kita hari ni kita nak cerita pasal alam bunian. Dan kisah pertama ni dia masuk ke alam bunian. Cerita dia macam ni. Okay, aku dengan adik aku ni kiranya hampir nak termasuk ke alam bunian cerita dia. So aku tak ingat tarikh kejadian ni bila, tapi kejadian ni berlaku masa berlangsungnya hari perkahwinan kakak aku yang diadakan di kampung. Kampung dia tu pula ada dekat Pontian, Johor. Jadi mana orang-orang Pontian tu say hi sikit lah Biasalah kalau ada majlis, confirm rumah penuh dengan sanak saudara, jiran, kerabat, handai, semua ada kat situ lah. Biasalah. So at that time, rumah nenek aku ni memang meriah dan bising sangat. Biasalah, ada keduri memang macam tu kan. Okay, nak dijadikan cerita, rumah nenek aku ni tak adalah keras sangat. Tapi pakcik aku dah selalu ingatkan rumah nenek aku ni tempat laluan benda tu. Korang faham-faham sendirilah Aku sendiri tak pernah nampak apa-apa pun before this. Walaupun mak, kakak, nenek, pakcik aku ni dah pernah nampak sesuatu. So, waktu tu around pukul 6.30 petang macam tu, aku dengan adik aku ni decide nak mandi dulu sebab tak naklah berebut-rebut ke toilet kan. Biasalah kalau kita balik kampung ke, time raya ke, time ada kenduri ke, memang perkara yang kena berebut ialah toilet. Nak mandi ke, nak buang air ke, itu biasa Jadi teringat balik kampung seronok juga. So lepas kita orang dah siap-siap mandi tu, apa lagi, kita orang masuklah bilik nak pakai baju. So for your information bilik tetamu dekat rumah nenek aku ni ada dekat dapur. So pintu bilik memang betul-betul menghadap meja makan kat depan tu. Buka pintu bilik je, nampak meja makan kat depan. So time aku dengan adik aku tu nak jalan ke dapur bilik, nak jalan ke bilik tu, memang lalu dapur lah. Sebab toilet pun ada kat dapur kan. Biasa memang kampung selalu toilet kat dapur. So at that time memang meriah lah dapur tu. Riuh gila, sumpah bising. Ada mak aku, nenek aku, jiran, semua ada. So kira penuh lah. Memang riuh rendah kat dapur tu. Aku dengan adikku pun salin baju semua and part seramnya dah start, kata dia. Lepas dah siap pakai baju semua, aku pun buka lah pintu bilik tu sebab nak sidai towel apa semua lah kan. And guess what? Aku terkejut gila waktu tu. Sumpah, apa yang aku nampak ialah kosong, gelap gelita, sunyi kat depan pintu bilik tu. So seolah-olah macam tak ada orang pun kat situ tau. Korang bayangkan tadi rumah punyalah bising, luar dengan suara sana sini kan. Biasalah kenduri. Tapi tak sampai beberapa minit, tiba-tiba senyap, kosong dan sunyi.
Tak, aku tak nampak siapa pun waktu tu. Aku toleh dekat adik aku. Adik aku pun tergamam semula sebab dia pun nampak kan. So aku try jenguk kepala aku nak tengok dekat ruang tamu tau. Tapi sama juga dekat ruang tamu tu. Aku tak nampak apa, aku nampak cuma gelap. Sumpah weh, darah aku waktu dah berderau gila lah masa tu. Suasana macam tu, macam suasana waktu tu macam tengah malam. Dan dengan tak ada lampu apa semua kan. Gelap memanglah. Dia dalam hati, ya Allah, kata dia. Lepas tu aku tutup balik pintu tu. Aku selawat, aku baca ayat kursi, segala macam apa yang aku mampu baca waktu tu, aku pun cuba baca lah. Lepas tu aku buka balik pintu tu, and guess what? Everything comes back to normal. Macam biasa. Aku dengar semua, aku nampak semua orang ada, semua orang tengah riuh rendah tengah kenduri kat dapur kan. Like there's nothing happen dekat situ. So aku cepat-cepat sedai towel semua. Yang peliknya dekat sini, lepas kejadian tu, aku dengan adik aku ni tak pernah pun buka mulut pasal kejadian tu. Kita orang masing-masing macam lupa tau. Kita orang langsung tak cerita kat family kita orang pasal tu. Sampailah hari tu, dalam tahun 2018 macam tu, tengah borak-borak dengan family. Tiba-tiba adik aku pun tanya, "Weh kak, kau ingat tak masa kak kahwin tu?" And masa tu lah aku dengan adik aku ni start cerita, dan semua orang waktu tu dengar terkejut. Jadi lama kan weh dia tanya. Dari tahun 2016 sampai 2018, mak aku cuma cakap maybe betul lah tu, itu adalah dunia lain. Sebab time tu pun time dah nak maghrib. So maybe laluan benda tu dah terbuka waktu time maghrib. Memang ini yang apa yang saya tahulah. Siang kita dekat dunia kita ni siang, pada diorang tu malam. Jadi time maghrib dengan time subuh tu, itu adalah pertukaran masa diorang. Kata kalau kita ni keluar pergi kerja time pagi subuh, nak keluar kerja atau siang kan pagi, diorang pula diorang nak keluar kerja time maghrib, nak ke malam tu. Sebab malam tu adalah siang bagi diorang. So kalau tak, mak aku cakap lah dia bersyukur aku dengan adik aku tak langkahkan kaki keluar daripada bilik waktu tu. Kalau tak, entahlah sekarang ni ada ke tak ada aku dengan adik aku lagi. Tu dia tanya balik, seram ke pada korang? Mungkin tak. Tapi kalau kena kat batang hidung sendiri, barulah kau tahu rasa dia macam mana. Itulah cerita dia yang pertama ni. Harap korang enjoy, dan kita sambung dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni adalah kisah di hostel biasanya, ataupun di IPTS macam itulah, di Unicel Batang Berjuntai Selangor. Okey, baik kita mulakan. Ni adalah pengalaman aku sendiri tentang kisah mistik semasa aku belajar di Unicel Batang Berjuntai Selangor Intake tahun 2007. Ni cerita zaman dulu punya cerita lah zaman dulu. Semasa intake aku, college ni baru saja siap jadi infrastruktur semua nampak moden dan tak ada yang menakutkan pun. Yalah, semua baru, semua memanglah nampak cantik kan, tak ada benda yang menyeramkan lah. Macam biasa, pelajar baru akan diberikan keistimewaan untuk tinggal di dalam college. Biasa SEM 1, SEM 2, biasa SEM 1 lah. SEM 1 akan duduk dekat dalam. So, hostel kami ni macam apartmen, 4 tingkat dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air dalam satu bilik, satu rumah tu lah. Mujulah dapat tingkat 1. Tak ingatlah blok apa kata dia. Tak adalah penat sangat nak naik turun tangga. So satu rumah ni ada 6 orang tau, dan setiap bilik ada 2 orang dalam bilik tu. So aku dapat bilik dengan Ana. Ana tu kan nama sebenar nama yang aku cipta sendiri kata dia, iaitu sepupu aku sendiri. Seronok juga babe. Dapat roommate sama sepupu kan. Memang best lah. Kejadian semasa semester pertama tu, masa tu bulan puasa ingat bulan puasa, siapa ingat bulan puasa tak ada gangguan? Ada. Okey, bilik aku dengan Ana sebelahnya adalah dapur, dan bilik lagi 2 tu
bertentangan dengan bilik aku. So kiranya kalau buka pintu bilik aku tu, nampaklah terus bilik lagi dua tu kat depan. So aku dengan Hana, kalau nak tidur memang kami tutup pintu sebab tak nak nyamuk masuk. Mungkin kat tempat dia tu banyak nyamuk agaknya. Yang housemate bilik depan tu, nama dia Ira dengan Nurul, tak pernah tutup pintu sebab takutlah mungkin dia tak tutup pintu. Jadi sebelum nak tidur ni, Ira pasang TV, ada siaran mengaji sampai waktu sahur. Ira biarkan TV dekat ruang tamu terpasang sampailah nanti kami bangun sahur. Jadi TV tu on je sepanjang malam. Aku pun dengarlah sayup-sayup orang mengaji sampai aku terlelap. Dan esoknya Ira tanya aku dengan Ana tau, korang ada bangun ngaji ke? Ikut ngaji sekali dalam TV tu? Aku terus jawab, tak adalah, serentak dengan Ana sepupu aku. Rupa-rupanya dia kata dia dengar macam ada 2-3 orang mengaji sama-sama ikut kat TV tu. Aku pun tak adalah pelik sangat sebab mungkin memang rancangan mengaji ramai-ramai kan. Ya tak ya juga kan. Kita sentiasa berfikiran positif. Bak kata pepatah Arab, Usnuzon. Yelah kau. Sama boleh kan, pepatah Arab juga. So Ira ni mati-matian kata yang mengaji seorang pada masa dia buka siaran tu. Maksudnya dia kata waktu dia buka tu seorang je ngaji, mana ada ngaji ramai-ramai. Lagipun bulan-bulan puasa ni kan, jadi malas lah nak fikir karut-marut kan. Kita fikir yang baik je lah. So sejak tu macam-macam lah kejadian berlaku pada kami bila kami semua dah masuk bilik nak tidur ataupun nak study. Dan kejadian yang kerap berlaku tu ialah kami dengar bunyi kerusi meja kena alih pukul 1 hingga pukul 4 pagi. Macam tu agaknya kan bunyi kerusi kena alih. So aku ingat mungkin budak-budak hostel atas tak tidur lagi. Aku study je lah. Jadi dia orang nak alih-alihkan kursi ke apa, lantak lah. Aku ni sentiasa berfikiran baik, berfikiran yang husnuzon lah, berfikiran orang kata positif. Padahal naluri aku kata itu bunyi dekat ruang tamu aku sendiri tau. Tapi aku masih menidakkan dia. Lepas tu bunyi pintu orang buka dan lepas tu tutup. Mungkin housemate aku yang ada tu, mungkin dia orang baru balik. Entahlah pergi mana lah pagi-pagi buta ni kan. Itu ayat-ayat nak menyedapkan hati sendiri kata dia. So memandangkan bilik aku ni sebelahnya dapur, jadi aku selalu dengar bunyi macam orang tengah masak lah, buat air lah, sudu belaga-laga dengan cawan tu, macam basuh pinggan mangkuk macam tu lah. Nak kata member rumah sasar lah, bukan sebab takkan dia orang buat benda-benda macam tu time tengah gelap ataupun time tak ada lampu, tak buka lampu buat benda macam tu. So boleh nampak cahaya lampu kalau dekat celah-celah pintu tu. Ini memang tak ada cahaya langsung, gelap gelita. Aku pun malas lah nak kecoh-kecoh tanya sebab nanti menakutkan orang lain pula kan. Dalam kepala otak aku ni, aku selalu cakap, ni kan bulan puasa, mana ada hantu, kata dia. So apa yang aku dengar tu mungkin perasaan aku dan tak pun budak rumah ke atas. Okey, sebelum kami cuti raya puasa sekaligus menamatkan semester pertama waktu tu, kami satu rumah 6 orang duduklah sembang-sembang sebab dah tak ada kelas kan. Jadi banyak masa dihabiskan untuk berborak lah waktu tu. Sampailah satu cerita ni kan. So Ira beritahu yang dia pernah nampak macam ada satu bayangan orang, macam lembaga pun ada, warna gelap dekat depan pintu bilik aku. Apa lagi, terpeliap je mata aku kan. Kita orang semua biar betik kan. Jadi Ira pun sambung cerita dia lagi. Masa dia nampak tu tengah malam lah, sebelum dia masuk tidur. Dia kan tidur tak tutup pintu tadi kan. Yang tutup pintu cuma aku dengan cousin aku ni. So bayangan tu tembus masuk dalam bilik aku melalui pintu tu dan nampak sama-sama macam nak pergi ke dapur. Masa tu kan semua orang kata, ni engkau perasaan kau je kot lah kan, sebab ni waktu ni kan bulan puasa, mana ada hantu waktu bulan puasa. Tapi dalam hati aku ni kata mungkin ada kena-mengena dengan apa yang aku dengar selama ni waktu aku tengah study malam-malam kan. Kami pun tutup cerita, tak nak fikir negatif-negatif, baliklah. Jadi kami semua pulang ke kampung masing-masing untuk beraya dan cuti semester selama 3 minggu. Seronok lah waktu tu kan. Dah lupa dah perkara-perkara ni sebab dah balik kampung, dah enjoy-enjoy dengan family kan. So
Masuklah semester kedua, dan semua kawan rumah aku dah balik awal-awal pagi lagi, termasuklah sepupu aku ni, Ana tadi tu kan. Orang je yang sampai lewat waktu tu. Jadi korang tahu tak apa yang terjadi? Dekat pintu bilik aku tu ada macam pasir tau, ditaburkan menutupi dekat depan pintu tu macam tu. Ni yang Ana ceritalah, sebab dia sampai awal. Jadi dia dah siap-siap sapu pasir tu semua kan. Lepas tu lantai bilik aku dengan Ana ni ada banyak rambut-rambut gugur kat situ. Rambut tu pula panjang-panjang dan lurus, macam rambut aku, tapi aku mana ada. Seingat aku, sebelum balik tu aku dah sapu bilik tu tau, bersih-bersihkan. Jadi tak mungkin rambut kami. Lagi satu yang pelik dalam bilik air aku dan Ana tu, yang empat orang lagi ni, dia orang guna bilik air sebelah. Dia tak campur dengan bilik air aku dengan Ana. Ada macam minyak yang dah guna ataupun dah digunakan untuk digoreng, dibuangkan dekat lubang air tu, yang tempat laluan air keluar tu kan. Jadi yang ini pun Ana dah bersihkan. Kalau aku yang sampai dulu tu, aku tak tahulah reaksi aku macam mana kan. Sebab benda-benda pelik ni aku memanglah tak berani kan nak hadap benda-benda macam tu. So malam tu Ana ada minta saudara aku kat kampung kami untuk tengokkan apa yang terjadi. Tapi jawapan yang dibagikan, macam aku dengar macam alah tak puas hatinya, entah apa-apa je bagi jawapan macam, bagi apa dia punya solusi dia macam tu. Mungkin orang yang tengokkan tu tak nak takut-takutkan kami yang masih mentah lah. Mungkin orang yang cuba nak mengubat tu dia tak nak cerita in detail. Dia cuma cerita macam biasalah tu. Mungkin macam tu lah. Tak kita kalau aku dengar macam tu aku sakit jiwa juga kan. Bukan sakit jiwa, rasa macam tak puas hati lah. So apa lagi, aku terus call mak aku. Mak dah meninggal 5 tahun lepas. Dia kata rindu mak dia. So aku beritahu apa terjadi sekali lagi. Nak minta jiran aku, Cik Zainal. Cik Zainal ni mungkin orang yang perubatan lah kan, untuk tolong tengokkan. Cik Zainal ni memang pandai ubatkan bermacam-macam jenis penyakit dan tengok alam makhluk-makhluk lain ni. Jadi emak hanya bagi nama penuh aku, berbintikkan nama mak, dan untuk dia tengokkan apa yang sebenarnya telah terjadi dekat sini. So memandangkan Cik Zainal telah pun cerita sedetail-detailnya, emak pun ceritalah semua tanpa selindung satu pun pada aku. Sebab emak aku ni, dia seorang yang kuat semangat, kata dia. Rupanya bilik tidur aku tu, tempat aku tinggal tu, aku tinggal dengan orang bunian. Ya, orang bunian guys. Rumah yang mereka tersegam indah ada dekat bawah meja study aku, bersambung pula dengan katil bujang aku. Dan daripada apa yang diceritakan, dalam rumah aku tu ada pasangan suami isteri dan ada 2 orang anak. Mereka ni Islam dan isterinya seorang yang berpurdah. Kiranya keluarga dia orang ni keluarga yang kuat agama lah. Dan dekat bawah meja tu juga adalah tempat anak-anak mereka bermain. Mujurlah aku tak pernah terpijak mereka ni. Kalau tak, apalah nasib aku. Benda-benda ni jangan main-main kadang-kadang boleh terpijak. Itu bahaya juga. Nanti kan dia tuntut macam-macam nanti kan. So dekat ruang tamu hostel kami pula ialah kedai makan kepunyaan orang bunian ni. Jadi misteri selama ni tentang bunyi-bunyi orang masak lah, buat air lah, basuh pinggan lah, tu semua dah terjawab. So aku pun puas hati lah kat situ. Mereka ni lah rupanya yang buat bunyi-bunyi tu kan. Logik juga, sebab kedai makan tu kan masak semua, masak ni, bancuh tu bancuh ni. Jadi bunyi tu benar lah. Minyak yang anda nampak dalam bilik air tu ialah minyak bekas mereka memasak. Mungkin mereka tak sempat nak bersihkan kot, sebab mereka tak sangka kami balik awal ke hostel tu. Jadi bunyi kerusi ditolak tarik tu adalah bunyi pelanggan kat kedai makan tu yang ada dekat dia punya ruang tamu tadi tu kan. Jadi bunyi orang mengaji mengikut TV tu, tu memang mereka juga. Hati aku ni sedikit berani bila mak kata mereka ni Islam. Macam kita juga. Mereka sembahyang dan mengaji. Bahkan mereka lebih banyak beribadat daripada kita. Sejak tahu tu, aku alihkan posisi aku tidur. Sebelum ni kaki aku dekat hujung meja study, tapi kali ni aku letak kepala aku kat situ. Kira macam hormatlah sikit. Taklah bagi kaki kat dia orang kan. Nak alihkan perabot, aku takut robohkan rumah mereka pula. Dengan benda-benda macam ni kan, kita kena hormat, sebab dia pun makhluk. Bukan kata kita nak pengajar, nak cabur-cabur wah gitu ini kan. Janganlah bro, jangan cari pasal. Tak payahlah benda-benda situ. Lagi satu pasal pasir kat pintu bilik aku tu kan, dengan rambut-rambut tu kan.
Rupanya itu adalah Abu Kemenyan. Orang Bunian tu yang tabur, konon-kononnya nak takutkan kami supaya kami dipindah kat tempat lain. Pakcik Zainal ada kata kalau nak alihkan keluarga Bunian ni kat tempat lain pun boleh, tapi dia minta aku uruskan dengan pihak hostel, dengan IPTS, sebab nak alihkan ke suruh semua sekali daripada hostel tu. Jadi senang lah, tak adalah gangguan lagi, tak ada kacauan lagi, kata Cik Zainal tu. Tapi disebabkan kesibukan aku pelajar hingga aku terlupa nak uruskan, lagipun mereka tak pernah ganggu aku, jadi aku pun tak naklah kacau mereka. Ceritanya dulu tempat mereka kat hutan tu sebelum dibangunkan hostel kat tempat aku tinggal sekarang ni lah. Dan oleh sebab dah tak ada tempat lain mereka ni nak menumpang, jadi mereka duduk dekat hostel-hostel ni, termasuklah hostel yang aku duduk sekarang ni. So, aku pun habiskan semester kedua macam biasa. Setakat bunyi-bunyi tu memanglah ada, sama ada kau dengar ke tak, itu terpulang kat kau lah. Sebab kalau kau tidur mati memanglah tak dengar. Semester seterusnya aku pindah duduk luar, jadi aku tak tahulah apa cerita kat hostel tu. Ini je lah cerita tentang pengalaman aku sendiri. Aku harap kalau ada yang duduk hostel Unicell ni antara tahun 2007 dan seterusnya, kalau ada pengalaman, minta share. Jadi dia teringin nak tahu mana kalau ada pengalaman-pengalaman yang menarik tu, boleh share. Jadi sebelum saya terlupa, ini kisah kedua dan kisah terakhir habis. Tapi sebelum terlupa, ada juga antara yang pendengar-pendengar tu tanya saya macam mana nak share cerita. Korang boleh pergi dekat description tu, korang klik kat situ. Dekat situ ada link WhatsApp saya, ada nombor telefon saya pun ada. Jadi boleh klik kat situ lah. Kalau nak share, just share kat situ. Pakai voice pun boleh, nak type pun kalau rajin, type pun boleh juga. Jadi mana-mana lah. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Jadi bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.